Dan siapa yang mendapat akan lazat sedap ilmu dan beramal dengannya, mana dikurniakan oleh Allah Ta'ala halawah, kemanisan dalam menimba ilmu, kemanisan dalam memperkasakan ulumuddin, ilmu yang dibangsakan pada agama, sama ada akidahnya, faraknya, ataupun bahagian menyucikan qalbi, at-tasawuf atau sir. Nasaya sedikitlah gemar akan barang yang pada tangan orang-orang itu. Mana bila dipancarkan nur ilmu dan dikenal dan dapat kelazatan, maka hatinya akan tertarik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenali Tuhan yang disembah melalui ilmu tauhid. Dia mengenali ibadat dengan betul caranya sebagaimana dikehendaki oleh Rasulullah SAW melalui ilmu fiqh, dan dia mengetahui yang besar sekali tauhidul khas, iaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam syuhud dan mukasyafah dengan ilmu tasawuf. Maka qalbi bila dipenuh dengan itu, dia tak akan berlazat dengan yang lain, dan dia tidak akan tergantung qalbi dia daripada makhluk. Ya, i'timad qalbi dia terus ke hadrat Allah Ta'ala. Jadi perjalanan pertama dia itulah perjalanan menyelesaikan i'timad. Sebab itu disebut oleh Ibn Atta'illah As-Sakandari di awal matan dia, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalan. Setengah daripada tanda orang yang beriktimad bersandar pada amal, mana inqita', jalan diterputung. Ya, iaitu nuqsanur raja, dikurang harap, inda wujudi zalan, ketika tergelincir. Mana adab kita bila beribadah kepada Ta'ala, maka pandang semua dari dia, ya, bukan dari kita. Semua kurni haza min fadli rabbih, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh ya Muhammad SAW, ini semua kurnia Tuhan, jangan pandang kita. Ya, bila kita tergelincir melakukan dosa, ya, kita bukan nabi, bukan rasul, kadang-kadang kita tersilap, maka ketika itu dia pandang kahrillah, disyuhud akan nama Tuhan Al-Qahar, yang ini Tuhan mentajalikan nama dia Qahar. Kena dosa, dia alim ke, dia lebay ke, dia wali pun dia kena. Yang tak kena nabi dan rasul dia. Bila dia kena adab dia apa? Pandang Qahar, pandang ismun minal asma'illah, iaitulah Al-Qahru, ditajalikan nama Qahar, pum, kita kena kan, sangkut. Bila sangkut terus balik pandang kepada Qahar bila kena maksiat dan dosa. Dan syariat segera bertaubat. Syariat menuntut kita pantas bertaubat. Hakikat pandang itu ditajalikan nama di Al-Qahar. Ya, bukan maknanya maknanya jadi naqas, kurang, harap dipungsing, atau tanda dia tak berkenal. Itu menandakan i'timad bersandar pada amal. Kalau dipulangkan balik kepada Ta'ala, rohani dan jasmani dan syariat dan hakikat dia datang sama, jalan sama. Sebab datang Quran dia datang dengan tasyri' dan tahqiq. Itu telah bersyair bagi kami oleh Al-Syekh Al-Imamul Ajal Al-Ustad Qawamuddin Hamad Ibn Ibrahim Ibn Ismail Al-Shaffar Al-Ansari, akan satu syair dia yang ditulis bagi Abi Hanifah rahimahullah, dikirim kepada Imam Abu Hanifah. Dia kata, siapa-siapa yang belajar ilmu bagi tempat kembalinya, mencapai ia akan kelebihan daripada sebetul-betul atas agamanya, maka ayuhai kerugian orang-orang yang belajarnya bagi mencapai kelebihan dari sama-sama hambanya. Jadi tujuan kita untuk ilmu apa? Terus ke dia saja. Al-alim iza aradallahu bi'ilmihi haba min kulli syai', wa iza arada an yuksira bil kunuz haba min kulli syai'. Rasulullah menyatakan orang alim tu bila dia mencari ilmu dulu, tujuan dia apa? Untuk mencari kemegahan dan sebagainya. Ya, al-alim iza arada bi ilmihi, ya, wajhallah, dia tuntut ilmu kena Allah tuan. Jadi Allah bagi karamat apa? Habahu min kulli syai', manusia makhluk gerun kepada dia. Sebab dia bercakap atas dasar Allah Ta'ala, dia bercakap dengan lisanullah, bukan lisan nafsu kan. Wa iza arada an yuksira bihil kunuz, bila dia minta ilmu untuk menghimpunkan kunuz, gedung-gedung dunia, jawab dia habis. Haba min kulli syai', Tuhan hinakan dia. Dia takut kepada makhluk, nak bercakap agama pun takut, nak cakap yang kebenaran pun takut. Mulut dia kata Allah besar, tapi makhluk dalam kalbi dia itu besar.
Dalam kalbi dia ada makhluk. Mana mungkin dia sampai ke Tuhan? Takkan sampai ke Tuhan selagi makhluk ada dalam hati kamu. Kata Syekh Abu Ali Al-Farmadi dalam sanad Naqsyabandiyah, guru bagi Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kau takkan sampai ke Tuhan lagi makhluk ada mana. Mana kalau makhluk dalam hati kamu, takut ke makhluk, nak cakap agama pun takut ke makhluk, jawab dia kamu mahjub munqati', kamu terputus dan terhijab dengan Allah Ta'ala. Sebab orang yang batin qalbi dia sentiasa dengan Tuhannya, dia tengok makhluk ni habak seperti habu, apa tak ada. Dia bercakap atas lisanullah, dia bercakap pun dia rasa gerak dia Tuhan. Apa ni nak pandang makhluk kan? Ada juga orang kena berceramah kata dia ni ceramah keras, dia ni ceramah lembut, ni keras. Tak ada keras. Al-Quran cantik, tak ada keras, tak ada pun. Yang keras hati kamu. Kamu, saya selalu buat misal, kita beri 2 bungkus kacang hijau, kacang putih kan orang makan tu, bagi pada 2 orang. Satu makan, kami sedap. Yang seorang lagi kata kacang ni keras, rupa dia tak ada gigi. Faham? Yang ada gigi dia makan apa kan? Sedap makan. Menambah lagi, sedap. Ada lagi tu kan. Yang tak ada gigi ni puan nak mengambil, sangkut sini, yang terkehil sana. Sebab apa? Gigi tak ada. Ya tu baca Quran, iman tak ada dengan Allah Ta'ala, tu dah jadi dia. Keras ayat ni, nak keras ayat tu, kau tak ada iman. Kalau kau beriman dengan Tuhan, semua ayat Quran lazat jenggil, qutul arwah, makanan roh. Sama ada Quran tu cubit hati kita, dia hentam hati kita, kita rasa lazat. Itu tanda orang tu ada kasih dengan Tuhan. Ya, ayat Quran tak ada nak kata semua cantik. Ayat Quran ni ayat yang paling hebat, ya, daripada hujjatun damirah. Maksudnya siapa-siapa yang menuntut ilmu dan belajar akan ilmu. Mana ilmu sini, ilmu dia nak ambil daripada Quran dan hadis Nabi SAW, ilmu syar'i, sama ada zahir atau batin, ya, supaya menghasilkan pahala akhirat di pinggan awam. Nah, saya mencapai ia dan mendapat ia akan kelebihan daripada sebetul-betul atas agama yang betul. Mana dia akan dapat benda yang dijanjikan Ta'ala, ya. Itu dia. Contoh Nabi kata apa? Dalam hadis, man arada an yanzura ila muttaqaillahi minan nar faryanzur ila muta'allim minal muslimin. Al-hadis. Barang siapa yang minat seronok nak pandang wajah-wajah insan yang akan dilepaskan daripada azab neraka Jahannam besok, sila lihat kepada muka-muka orang yang mencari ilmu nur Tuhan di atas dunia. Al-ilmu dun nur, ya, maknanya tawaran besar. Kita punya kerja, kita punya usaha, maknanya apa? Lepas dari azab tuan-tuan, besar, ya. Bisnes apa yang dikatakan boleh melepaskan paling besar, bukan juta, bukan bilion. Tunjikum min azabin alim. Bisnes dengan Tuhan, al-adulukum ala tijara tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillah. Maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu bisnes perniagaan, bukan juta, bukan bilion untung dia, lebih daripada itu lagi. Apa dia? Tunjikum min azabin alim, dilepaskan kamu dari azab yang maha dahsyat di akhirat. Yang meniaga banyak-banyak juta tu belum tentu tu, kena main riba, main terlokop terus. Ya, dah berjuta-juta riba dia buat, dah sebat dia. Maka gulung tikau masuk neraka, jawab dia. Ya. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai wa katibah. 4 gulungan ni diikat di kumban dalam neraka Jahannam. Ya, dia laknat, Allah Ta'ala melaknat akil riba, pemakan riba, wa mukilahu, wakil dia, wa syahidai, saksi dia, wa katibah, kerani dia. Habis 3-3 ni gulung tikau. Dan banyakkan yang akhir zaman ni kalau ada main juta-juta tu, wallahualam lah, ya, kebanyakan ni mungkin terlibat, ya, ada yang tak terlibat dan ada yang terlibat. Tapi jaga, Rasulullah menyatakan aqallu ma yujadu fi akhir zaman rizqun halalun wa akhun yusaku bih. Ya, aqallu ma, sedikit sangat benda yang wujud di akhir zaman. Apa dia? Rizqun halalun, rezeki yang betul-betul halal. Dah tak banyak. Kalau kita ambil banyak macam, wallahu alam, jawab sendiri. Dah tak banyak. Kalau kita ambil banyak, kawan-kawan terlibat dengan syubhat. Al-halal bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Fa man istaka syubhat faqad istabara li dini wa ardi. Hadis sahih. Halal tegang, haram pun tegang, tengah-tengah atau ada syubhat. Siapa yang menjaga diri pada syubhat, dia telah melakukan istibra', mana penyucian bagi agama dia dan marwah dia dengan Allah Ta'ala. Orang yang telan cekik yang syubhat ini, orang tu tak ada marwah dengan Tuhan.
Ya, itu jaga. Ambil terlampau banyak, awas. Kita tak kata haram tapi awas. Sebab Nabi dah warning akhir zaman yang halal dah tak banyak. Wa akhun yusaku bih, dan di akhir zaman sahabat yang betul-betul setia dah tak banyak. Banyak depan kita dia senyum, belakang dia tikam. Bukan tikam jarum peniti, dia tikam dengan tombak kan. Ini akhir zaman punya perangai rosak. Baik. Itu di antara Rasulullah sebut bahawasanya sedikit. Syekh Hasan Al-Basri zaman tabi'in, dia kata kalau aku dapat sekarang ni, zaman dia tu, sebuku roti yang betul-betul safah, halal betul, insya-Allah dengan izin Allah aku boleh ubat 1000 penyakit. Ya, apa maksud dia? Maksud zaman dia dah payah nak dah dapat rezeki yang betul-betul halal. Kalau ada sebuku roti yang betul-betul halal, kau bagi kat aku, dengan izin Allah aku boleh ubat 1000 penyakit. Bermakna zaman dia dah kuat. Zaman dia tapi zaman kita tak tahu. Zaman ni zaman hancur lebur dan ya, itu mana peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada umat. Tidak ada satu jalan yang membahagiakan, semua Rasulullah dah tarik itu. Dan tidak ada jalan yang mencelakakan kita melainkan semua Rasulullah beri inzar, amaran, jangan dekat. Itulah Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa arah rahmat. Maksudnya siapa yang menuntut dan belajar akan ilmu supaya menghasilkan pahala akhirat, nasaya mencapai ia. Ya, maknanya semua tu kasat dia begitu, Allah Ta'ala beri. Mendapat ia akan kelebihan dan daripada sebetul-betul atas agama yang betul. Dan ialah mendapat kelebihan dan kemuliaan. Betapa tidak kelebihan pahala ialah yang menyampaikan kepada beberapa pangkat yang tinggi di dalam beberapa syurga-syurga yang tinggi di sana. Ini peringkat mutawasid. Maknanya apa? Dia mencari benda yang Tuhan izin, iaitu al-jannah, syurga, nikmat di sana. Ya. Tetapi bagi ahlillah tidak, syurga itu masih makhluk. Ya, dia tak nak. Ya, bukan dia kata haram, tapi dia tak nak, dia nak yang lebih tinggi. Siapa dia? Tuan dia. Dalam kitab Qutul Qulub, Jalla'ul Qulub disebut apa? Ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah, wal akhirah haramun ala ahli dunya. Kilahuma haramani ala ahlillah. Ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah. Dunia haram untuk ahli akhirat. Apa maksud dia? Kena faham maksud. Bukan kata haram-haram, faham maksud. Sebab kita nak bahas cakap orang, kena apa? Tahrirul murad, ilmu apa dia panggil? Munazarah. Apa orang cakap kita kena faham maksud, baru kita bahas. Maksudnya apa dia? Dunia haramun ala ahli akhirat, tersekat bagi orang yang ahli akhirat. Mana orang yang menumpukan jalan akhirat, mana resiko dunia dia setia kena hadap. Ya. Tuan-tuan nak puasa, ya, ada hadap tak risiko dia? Kena lapar tak? Tuan-tuan nak bangun malam cari nikmat futuhat malam macam-macam, tuan buka pintu langit boleh buka. Ya, kena buang nikmat dunia tak? Tidur kena buang tak? Nah, itulah makna dia. Ya, risiko dia kena ada. Begitu juga orang yang gila pada dunia, maka tertegar di akhirat. Maksud dia kira dapat dan halal haram perkira sebat aja lah dia. Tu perangai dia. Faham tu? Maknanya dua jalan bertentang muta'arid. Ada pun yang tinggi sekali apa? Iaitulah ahlillah. Ya. Ahlillah haramani ala ahlillah. Kilahuma, dua-dua, dunia dan akhirat, haramani ala ahlillah. Mana tertegar bagi ahlillah. Siapa nak masuk lain ahlillah, dia jangan kasat amal dia untuk akhirat, jangan kasat lebih-lebih kasat untuk dunia. Sebab dunia ni adalah makhluk Tuhan. Yang kita kasat tu dia saja. Huwallah. Man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa dapat Allah Ta'ala, dia dapat segala-gala. Mana nas dia tu nas Quran tadi. Kerana minta nas macam-macam. Wa ridwanu minallahi akbar. Reda dari Tuhan lebih besar daripada segala-gala. Daripada syurga dia apa tak? Reda dia paling besar. Maka cari dia mana reda. Dapat reda dia, segala-gala dia dapat. Jadi reda Tuhan. Habis beribadat kerana syurga tak? Betul lah, ikhlas tak? Ikhlas, tapi ikhlas peringkat bawah. Beribadat kena syurga, itu peringkat bawah, mubtadi. Beribadat tak kena syurga, cuma nak elak daripada azab, itu peringkat mutawasid. Peringkat mutawasid. Ada peringkat muntahi yang tadi itu. Ya, iaitulah apa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu semua nas Quran terpampang. Kepada Tuhan kamu muntaha, kemuncak dia. Ya, itu.
Dan apabila adalah belajar ilmu bagi menghasilkan pahala akhirat itu jadi sebab bagi menghasilkan kelebihan, maka hai kaumku, pandang oleh kamu kepada kerugian orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu kerana mencapai kelebihan-kelebihan daripada sama-sama hamba. Cari kelebihan di sisi Tuhan, bukan cari kelebihan yang diajar oleh nafsu. Nafsu ajar apa? Mengaji, belajar agama kan, tapi nak glamour. Belajar agama nak dipandang hebat, belajar agama tu terkenal. Orang ni akan tertutup jalan makrifat kepada Tuhan. Makrifat mukasyafah dia takkan dapat. Orang nak masuk line pertama, nak masuk line ahlillah, ahli makrifat yang khasani, pertama sekali dia kena ada tahu dalam hati dia tidak minat dikenali. Itu kena letak. Kalbi kita ada dalam, kita tak minat kita dikenal, kita lebih seronok kita tak dikenal orang. Tu kunci. Kalau ada dalam kalbi kita perasaan nak kenal, nak glamour, tak payah. Biar kau makan ikan glamour lagi baik. Daripada kau nak glamour, kau makan ikan glamour lagi baik. Ya, bila kata nak glamour, nak masyhur, bermakna apa? Makhluk ada dalam kalbi dia. Ya, macam mana kau nak sampai Tuhan sedangkan makhluk ada dalam kalbi kamu? Kalbi bukan tempat makhluk, kalbi tempat dia. Ya, tempat mukasyafah, musyahadah, muqarrabah, ya, muqabalah, semua itu. Kalbi punya tempat. Dia proses benda ni. Nur tu akan sampai. Tapi kita tidak kotorkan dengan hubul khalaik, kasih pada makhluk tengkat. Kama la yuhibbul ala amalul mushtarak, kazari la yuhibbul al qalbil mushtarak. Bagaimana Ta'ala tak mau amal tu disyirik sekutukan, begitu kalbi lebih besar. Dia tak mau dengan dia je nak. Ya, sebab dinamakan kalbi itu ialah Baitur Rabb. Rumah Tuhan. Mana rumah untuk kerja dengan Tuhan. Apa dia? Murakabah, proses kat situ. Bukan Tuhan duduk situ. Tuhan. Qalbi itu dipanggil latifatul rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah. Itulah hakikat insan. Dan apabila adalah tadi, melainkan apabila menuntut ia akan kemegahan itu kerana hendak menyuruh dengan kebajikan dan menegakkan menegah kejahatan dan meluluskan sebenar dan membesarkan dan memenangkan agama bukan kerana nafsu dan hawanya, maka harus demikian itu. Dia menuntut ilmu tadi tujuan dia nakkan satu jawatan, ya, jawatan dalam kerajaannya. Tujuan apa dia? Nak guna jawatan tu nak tinggikan agama Allah. Tu tak apa. Ya, macam bertanding lah tuan-tuan ni. Bertanding nak kursi, kan? Pilihan raya bertanding nak kursi. Tujuan kau kursi apa? Kau nak membina perut kau, tu neraka jahanam tunggu kau. Tapi kalau kau nakkan kursi, nak kuasa, li'a'la kalimatillah, nak meninggikan Islam, tu tak apa. Ya, tu tak apa. Lil wasail hukumul maqasid. Tu usul fiqh kita dia. Ya, lil wasail bagi hukum, ya, alat wasail ni, sebab ni dia panggil hukumul maqasid. Hukum maqasid apa dia? Qasad kita apa dalam satu perkara. Kalau kena Allah, selamat. Kalau dibuat tu kena dunia, habis, tak dilakukan ni. Sebab tu maknanya qasad. Sebab tu Al-Imam Al-Suyuti dalam Al-Qa'idatul Ula dalam Ashbah wa Nazail letak kaedah pertama tu, al-umur bimaqasidiha. Segala urusan bergantung dengan qasad dan niat. Bila niat dia cantik, maka diterima. Kalau niat mengaji ilmu agama untuk nafsu dia, dapat kemegahan, ya, dapat glamour, dapat nama, ya, dipuji, disanjung, terkenal, atau jawab dia sesat. Niat dia tu sesat. Ilmu tu baik, qasad dia tak betul. Tapi kalau dia kasat untuk mendirikan agama Allah Ta'ala, maka dia diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab ulama' ni jadi pembentuk dan pencorak, bukan dia dibentuk dan dia dicorak. Ya, kampung dia tu masa dia pergi belajar, surau tak ada orang, kan? Kampung dia kalau masa dia pergi belajar tu orang semua togil-togil, tak itu aurat. Dia balik je berubah. Ya, yang tetap aurat menutup aurat, yang tak kenal ibadat jadi kenal ibadat, yang jauh dari Allah jadi dekat. Tu peranan dia. Tapi kalau dia balik, dia kena corak, habis jawab dia. Ada dua tu, satu ulama yang dicorak, dia balik dia ikut orang, ya. Tu jadi rosak tu. Ulama tu yang Nabi takut lebih daripada Dajjal, perosak dia, ulama usuk. Dan saiganya pula bagi yang menuntut ilmu itu, bahawa berfikir-fikir ia pada demikian menuntut dan belajar, kerana bahawasanya menuntut ilmu itu dengan bermacam-macam pintu dan berapa usaha dan bersungguh-sungguh yang banyak, maka janganlah ia paling akan dia kepada ini dunia yang sedikit, yang hina dan binasa ia. Jadi banyak ruang untuk ilmu tu. Maknanya niat dia boleh jadi baik, ada kala boleh jadi sebaliknya. Jadi oleh kerana itu dijaga. Dunia itu terlebih sedikit daripada yang sedikit.
ad-dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adhallu minadh dhalili. Dunia ni sedikit dari yang sedikit. Orang yang asyik dengan dunia hina daripada orang yang paling hina. Nah, duduk tarak itu jalan. Kita dapat dunia, hati kita gembira tak? Mana sedap dengan kita dapat tawajuh dengan Allah Ta'ala. Kalbi kita dapat menghadap Tuhan punya lazat dengan dapat duit 1 juta. Mana sedap kan? Itu kita ukur sendiri, jangan jawab, ukur sendiri. Kalau lazat dunia itu mesti menepat dalam kalbi kita, mana dia mahjub, orang tu terhijab. Ya, orang tu terhijab. Sebab dia kata hatta yastawiya indahu al-mana' wal ata azab wal hajar. Ya, sehingga sama bagi dia, dia tengok batu dengan emas sama je. Mulia kayu miskin serupa je. Baru dia boleh dibenarkan lain kalbi dia berjalan ke hadirat Tuhan. Kalau dipandang tu lain, ni lain apa lagi. Bagaimana kesan dunia tu masih tetap melekat di hati dia, mana kotoran kalbi masih ada. Bagaimana mungkin dia nak masuk hadirat Tuhan yang maha hebat dalam keadaan cemar-cemar aghyar ada dalam kalbi dia, ya. Dan dunia itu salah sedikit daripada yang sedikit. Sebab tu barang siapa rasa dunia itu hebat, orang tu orang paling bodoh dalam dunia. Ajahalun nas, paling bodoh manusia, orang yang menampak dunia dia rasa hebat, nampak wang ringgit dia rasa hebat, tuan-tuan ni. Dia tak semayang tahajud, tak ada rasa apa. Dia hilang duit 500, 3 ustaz dia minta semayang hajat. Ingat orang gila, apa dia? Saya hilang 500. Bukan main seksa, dia takut. Dia tak semayang tahajud, tak heran. Sedangkan semayang sunat subuh tu, tuan-tuan, harga dia khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'atil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh, nilai dia Rasulullah kata lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Bukan harga juta, bukan harga bilion. Tapi tak semayang subuh, tak ada rasa apa. Tak dapat tahajud, tak ada rasa apa. Tak rasa rugi. Jangan di bisnes saya sangkut. Mau musing kepala dia macam gila babi, nak menjadi babi gila kan. Ya, ukurlah diri sendiri sebelum kamu menghadap Allah Ta'ala. Ukur diri kamu. Kalau kau nak selamat, kalau nak sihat, kadang-kadang dia melenting orang macam-macam. Kau nak lenting kau rasa engkau. Ya, alaina bil qiraah wa 'ala Allah bil futuh. Kami tu kan cakap yang buka Allah Ta'ala. Kalau ada bagian kau dapat hidayah, dapatlah. Tak dapat tu kau punya bagian lah kan. Ya, bukan bagian kami nak membuka tu hak Allah Ta'ala. Ya, dia nak komen tu biasalah. Kalau kita bercakap ada orang komen, Rasul orang komen apa dia kan. Ya, tak ada hal. Kita atas dunia nak ikut Allah Ta'ala, bukan ikut orang. Satu dunia tak suka dengan kita, Tuhan terima, jannah syurga tempat kita, tuan-tuan. Kalau satu dunia agungkan kita, Tuhan tak terima, neraka jahanam tempat dia. Ya, itu saja jawab ni. Habis, dunia tu lebih sedikit dari yang sedikit. Boleh nampak kan? Ya. Kalau dunia tuan rasa berat, besar lagi, bermakna tuan punya hijab terlampau jauh. Batu semayang pun tak dapat menghadap Tuhan, angkat takbir dah belayar lain. Qalbi dia tidak ma'allah. Qalbi dia ma'al khalaik, dengan makhluk. Dia kena buang. Dan yang rindu lebih hina daripada yang hina tu. Kalau tak dia sampai dah semayang, orang rindu dunia tu dan semayang masuk. Tengok. Dia angkat dia takbir, projek masuk dalam. Dia hantar takbir, dia menjaga masuk dalam tu. Itu orang paling hina daripada hina orang. Orang dia rasa dia hebat, lantaklah kau. Ya, hina tu. Azallu minaz zalili. Sehina daripada orang hina. Tuan-tuan cari kalau ada dalam Quran, dalam hadis sahih, cerita dunia ni hebat. Dia tunjuk ayat mana? Surah apa? Ayat apa? Saya tunjuk. Kita nak bagi 1,000. Nak banyak-banyak tak ada 1,000 lagi. Kalau ada, tunjuk. Atau hadis sahih mengatakan dunia ni hebat, siapa mengajar dunia, jannatul firdaus lah balasannya dia. Tengok hadis mana dia. Tak ada satu hadis, tak ada ayat Quran pun ceritakan dunia tu. Semua yang ceritakan dia sikit ada. Mata'un qalil, samanan qalila, semua ada. Mata benda yang sedih sedikit. Quran kata dunia sedikit, kita pandang besar. Pokok sebatang kita pandang 3. Sah orang tu mabuk pun. Kepala dia masuk air. Ya. Dan mentuli ia pada perhiasan itu akan kaum-kaum yang membutanya. Ya, orang yang dah masuk paman dunia ni, dunia telinga dia pekak, mata dia buta. Dia maksud dia. Dia sap, dia kena racun dunia tadi, telinga dia jadi pekak, mata dia jadi buta, dia tak nampak kebenaran tak dah. Hanya tuan-tuan, dia sedar bila malaikat mau nak sentap esok. Baru dia melaung, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolonglah berilah sikit lagi umur. Ya, kami dah ibadat. Tuhan jawab, la ruddul adu ila man. Ini buat ni kalau kamu kebalik dunia, dia ulang balik perangai dia. Maka mereka itu tercengang-cengang dan terpusing-pusing dalam tiada dalil. Mana nak berjalan ke Tuhan, dia tak nampak dalil.
Tak ada yang menunjuk. Sebab apa? Tutup hijab dada tu. Pusing. Orang dapat nikmat lazat dengan Tuhan, dia tak dapat pusing. Sebab apa tu? Racun dah masuk dalam. Ya, racun dah masuk tuan. Habis. Maksudnya terang dan nyata. Tak kupas pun kita faham kata Tuan Pengarang, ya. Telah berhajat, kita tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi, terang lagi bersuluh. Kemudian dia kata dan makna mentuli itu, ya, memalingkan mereka daripada mendengar yang sebenar. Kadang dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, dia buat pekak aja, ya, dia buat tak dengar aja. Nampak jalan petunjuk, nampak, tapi dia buat pekak aja. Mungkin ni besok akhirat Tuhan butakan mata dia, ya. Kemudian ditanya Tuhan pula besok. Dia tanya tadi, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan jawab, kazalika ataska ayatun apa nasitaha kazalikal yauma tunsa. Ya, kenapa kau butakan kami ya Allah? Dulu atas kami mata kami terang, cepik mata pun tak pakai. Terang. Tuhan jawab, kazalik, demikian dulu atas dunia dulu kami datang ayat-ayat kami, tapi kau buat buta mata kau, tak nak tengok petunjuk Tuhan. Hari ni aku butakan kau, Tuhan kata. Azab lagi, buta lagi tuan, dahsyat. Ya. Ini semua maknanya telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita jangan tertipu tuan, ya. Dan makna mentuli itu ialah memalingkan mereka daripada mendengar dengan sebenarnya. Dan makna membuta itu, membuta, bukan membuta tidur kan, itu membongkang ni. Kau yang pukul 10 membuta, itu tidur panggil. Ni buta mana mata dia, dalam dia buta panggil. Dan memperlindungkan mereka daripada nampak yang sebenar daripada perkara-perkara. Jadi apa? Dia tak dapat duduk jalan sebenar, tak nampak, gelap. Ya, walaupun cahaya Islam tu terang, dia telah ditutup. Terutama siapa yang kena ni? Orang kafir. Sawa'un alaihim ma'anzartahum am lam tunzirhum la yu. Sama ni buat ni, kau pergi inzar ke amaran, cerita apa dia tak pergi banyak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tu. Dan satu lagi, dan saiganya bagi yang mempunyai ilmu bahawa tiada menghina ia akan dirinya dengan tamak dan loba. Ya, orang ada ilmu, bila dia tamak dengan dunia, dia terjun dalam lubang kehinaan, gitu. Ya, dan loba akan barang yang tiada disuruh tamak dan loba. Kita disuruh tamak, loba makna apa? Dalam meningkatkan amal saleh dan mendekatkan dengan Tuhan. Fastabiqul khairat, itu disuruh kita apa? Berlumba-lumba. Dan bahawasanya memelihara dan beringat daripada mengerjakan pekerjaan yang jadi kehinaan ilmu dan ahlinya, pada dengan bahawa menghantar ia akan dirinya pada tempat kehinaan dan keji. Dihantar diri dia, ya, ada kejar. Kalau tak kejar, banyak juga orang kalau alim kadang-kadang Tuan beri, ya, dia tak kejar Tuan beri, itu tak ada masalah tuan, ya. Dia sama hukum meminta dengan diberi, lain hukum. As-su'al fauqal hajah haram. Kita minta, kita dah cukup. Tiba-tiba kita minta, haram, tak boleh. Ya, kita belanja dah cukup, tak ada apa masalah. Pergi minta sedekah, haram hukum dia, tak dibenarkan. Kecuali kalau kita minta untuk manfaat agama, nak buat madrasah ke apa, tu lain lah. Untuk diri dia, dia dah cukup, tak boleh minta. As-su'al fauqal hajah. Ada pun dia tak minta, orang bagi, Allah Ta'ala gerakkan dia, itu tak ada masalah. Ya, itu masuk dalam ayat wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan kasira. Siapa dia berikan ilmu pengetahuan, Tuhan berikan dia khairan kasira, kebaikan yang banyak. Dan setengah tafsir mengatakan di dunia kadang-kadang Tuhan beri dia, ada yang diberi, ada tidak, tu ikut pilihan Tuhan, itu tak ada masalah. Pandang tu semua afal Tuhan, Nabi cerita, ya, atau jangan keliru. Sebab tu Sayyidina Umar pernah dibagi oleh Nabi SAW. Tiba Sayyidina Umar tak nak ambil, saya dah cukup. Rasulullah kata, kalau orang beri ambil, minta jangan beri ambil. Kalau kau tak ambil, tak nak ambil, beri orang lain, tu je. Sebab kalau tak ambil, kau kecil hati, kau ingat aku punya haram kata. Kau ingat aku punya judi je, ada macam-macam dah. Ambil lah, dia bagi ambil, lepas tu dia sebab lain. Tapi dah ambil, masuk koci je orang kan. Bukan, hati dengan dunia kuat lagi kan. Dia buat, dia act macam orang tasawuf. Allah karim. Dan ahlinya padanya dengan bahawa menghantar ia akan dirinya pada tempat kehinaan dan keji. Maka bahawasanya memeliharakan daripada ini perbuatan lazim, maknanya wajib, tidak melazimkan menghina ilmu dan ahlinya. Jadi maknanya jangan kita, maknanya tamak tu tak kena pada tempat. Maknanya jangan tukar mutiara besar ilmu tu dengan kasat yang lain yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis.
Dan bahawasanya adalah ia tawaduk, yakni merendahkan diri dan bermula tawaduk, satu kelakuan yang amat antara takabur dengan hina, dan demikian itu dia panggil iffah, ya, yakni terpelihara daripada haram, iaitulah kelakuannya antara takabur dan hina. Jangan dia menghina diri dengan makhluk, jangan dia takabur dengan makhluk, ya, dia tawaduk merendahkan diri dengan Allah Ta'ala. Siapa yang dapat sifat tawaduk ni? Orang duduk dalam makamil musyahadah, ya. Kalau dia tak duduk makam musyahadah, dia tak dapat rasa tawaduk sunat. Selagi dia tak musyuhud dengan Tuhan, selagi itu dia rasa dia hebat. Kalau buang pun sekejap betul datang balik. Fama damal abdu lam yushahid awsaf ar-rabi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-alami khurujan kulliyan. Selama tidak dibuka musyahadah, takkan keluar nafsu kamu daripada sifat kecelaan secara total, ya. Sebab at-tawadhu dicari daripada apa, tuan? At-tawadhu al-haqiqiyyu ma kana nasyi'an min syuhudil azamati rabb. Tawaduk dia jadi daripada apa? Dia terpancar, dia jadi daripada syuhud musyahadah Tuhan. Sebab nak syuhud dia minta pembukaan Tuhan. Bila nak buka dengan Tuhan, dia kena ada rindu. Rindu tak ada dengan Tuhan, Tuhan tak buka. Rindu tak akan dapat, melainkan nikmat zikir dia dapat. Sebab tu dalam zikir tuan-tuan minta, ya Allah berilah cempakkanlah nur kemanisan dalam kalbiku ketika zikir tu, ya. Dan zikir kemanisan tak akan dapat, melainkan dia kena apa? Istighal, sungguh-sungguh. Kata kalau zikir kuat, hentak ke kuat zikir kan? Zikir kalau ikut gentak yang saya bawa, ya. Jangan zikir orang napi sebab la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia buat lagu dengan saya, la ilaha illallah. Itu lagu kau zikir nak makan nasi kenduri. Ya, kau lagu dengan sayang. Tak datang madat tuan-tuan. Kalau marhum tuan-tuan kita marah tu, zikir kena sama, serentak sama, baru madat dia sampai. Ya, itu sir rahsia pengalaman para arif billah dan ni. Lentak sama, jangan potong, ya, jangan laju, jangan serentak. Yang penting sekali hudurul qalbi ma Allah, hadir hati betul dengan Tuhan, pandang af'al dia, ya. Baru dia dapat dipanggil apa? Istighal, tu akan sampai tumpuan. Dan istighal tu ada pohon minta lazah, dia dapat lazat baru dia ada syauq, bila syauq dibuka, ya. Itu keadaan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma ighfir lana fa inna khairal kulli. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Di bawah ada makan nasi. Nasi ya? Nampak? Si minyak. Allah karim. Siapa nak air zikir di belakang? Kotak 25. Ya, ambil.